Okey, selamat datang ke kelas RBT Cikgu. Cikgu Nadia, macam cikgu cakap tadi, nama cikgu Cikgu Nadia. Okey, cikgu harapkan semuanya bersemangat untuk belajar subjek RBT dengan cikgu. Okey, cikgu mengharapkan kerjasama yang baik daripada awak semua supaya awak semua dapat faham apa yang cikgu ajar. Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar bab 1. Iaitu tajuknya pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Objektif kita ialah untuk mentakrif. Kejap, pusing pula. Okey. Objektif kita ialah untuk mentakrifkan reka bentuk dan teknologi. Baiklah, perkataan mentakrif ni bermaksud, okey, ataupun apa dia perkataan mentakrif tu? Mentakrif tu ialah maksud. Maksud reka bentuk dan teknologi. Objektifnya kita dapat memberikan maksud reka bentuk dan teknologi. Akhir pembelajaran nanti awak dapat faham apa maksud reka bentuk dan teknologi. Okey, dekat sini cikgu tunjukkan. Okey, dalam bab 1 ada 7 subtopik. Awak tengok 1.1 dunia reka bentuk. Okey. 1.1.1 mentakrifkan reka bentuk dan teknologi. Okey, inilah tajuk yang kita akan belajar hari ini. Okey, untuk pengetahuan awak semua, cikgu untuk first pembelajaran kita, cikgu tak akan sentuh topik yang panjang-panjang. Cikgu nak bagi awak kenal dulu reka bentuk dan teknologi tu. Okey, kan cikgu bagi banyak-banyak awak tak faham tak? Tak ada guna juga kan? Jadi cikgu akan ajar sikit-sikit asalkan awak semua faham. Baiklah, dalam bab 1 kita ada 7 subtopik. Awak nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Jadi hari ni cikgu cakap tadi, cikgu akan sentuh subtopik 1.1.1 mentakrifkan reka bentuk dan teknologi. Okey, ini cikgu cakap tadi, mentakrifkan reka bentuk dan teknologi. Okey, kita pergi dulu yang pertama, definisi reka bentuk. Jumpa pula lagi perkataan definisi. Cikgu, apa tu definisi? Okey, definisi ni, jalan tak ada. Okey, definisi ni sebenarnya ialah maksud. Maksud reka bentuk. Okey, definisi, mentakrifkan, maksud semuanya sama. Makna yang sama tapi perkataan yang berbeza. Okey, contoh cantik, kacak, tampan. Perkataan dia berbeza tapi membawa makna yang sama iaitu tentang kecantikan. Cantik merujuk kepada perempuan, kacak, tampan merujuk kepada lelaki. Jadi perkataan dia yang beza tapi maksudnya sama. Jadi samalah juga dengan definisi, mentakrifkan, pengertian, itu semuanya sama maksud tapi perkataan yang berbeza. So dekat sini kalau perkataan lainnya ialah maksud reka bentuk. Okay, so bila awak jumpa perkataan dalam soalan ni kata berikan definisi reka bentuk. Awak jangan jadi kalut pula. Awak jangan jadi apa tu tak. Definisi ialah dia nak maksud reka bentuk. Baiklah, definisi reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Okey, dia cakap satu, kita ada pengetahuan dan kita susun bahan tu secara terancang untuk kita hasilkan sesuatu produk yang boleh memberi impak. Okey, awak jumpa perkataan impak kan? Cikgu, impak tu apa cikgu? Okey, impak ni perkataan lain dia ialah kesan. Okey, kesan. Memberi kesan kepada kehidupan. Okey, awak tengok dekat sini ada gambar basikal. Dua-dua ni basikal. Okey, dua-dua ni basikal. Yang berbezanya ialah dari segi reka bentuknya yang berbeza. Untuk gambar yang pertama ni, reka bentuknya ialah tayar depannya besar dan tayar belakangnya kecil. Okey, tempat duduknya di tengah-tengah. Okey, ini adalah reka bentuk basikal pada zaman dahulu. Lama punya, itu ditulis lama dekat sini. Bila peredaran zaman berlaku tahun demi tahun, reka bentuk basikal berubah. Okey, inilah yang kita ada sekarang.
Okey, basikal yang kita ada sekarang lebih kurang beginilah baharu. Okey, apa yang berbezanya? Reka bentuknya tayar depan dan belakangnya sama besar. Namun tempat duduknya masih di tengah-tengah. Dan yang paling penting, fungsinya tetap sama. Walaupun reka bentuknya berbeza, tetapi fungsinya tetap sama. Okey, reka bentuknya berbeza tapi fungsinya sama. Kenapa perlu diubah reka bentuk? Untuk lebih memberi keselesaan, untuk lebih memberi daya tarikan kepada pembeli dan pengguna. Okey, kalau secara rasionalnya ataupun secara pada pandangan mata awak, mana yang awak nak pilih? Awak nak pilih lama ke baru? Kalau cikgu nak pilih baru. Sebab lebih senang untuk dinaiki dan lebih senang untuk dibawa. Okey. Okey, contoh lain definisi reka bentuk. Baiklah. Okey, reka bentuk yang berbeza. Sekarang ni awak semua mungkin menggunakan laptop ataupun menggunakan handphone bila sedang melihat video cikgu. Okey, handphone yang awak gunakan setiap orang dan laptop yang digunakan oleh awak semua tak semestinya sama, mesti berbeza. Jadi perbezaan laptop dan perbezaan handphone itu sendiri ada reka bentuknya. Okey, reka bentuk yang berbeza pada setiap handphone yang berbeza yang kita gunakan. Boleh? Okey, ataupun contoh yang lain. Okey, kuitat. Awak tahu kuitat? Cik rasa awak semua tahu kuitat kan? Okey, kuitat pun ada dia punya banyak reka bentuknya. Ada kuitat yang jenis gulung, ada kuitat yang jenis bunga. Okey, adakah rasanya berbeza? Rasanya tak berbeza, tetapi reka bentuknya berbeza. Kenapa diubah reka bentuknya? Untuk memberi daya tarikan kepada pembeli. Okey, cikgu harap awak faham ya. Okey, kemudian yang kedua ialah definisi teknologi. Definisi iaitu maksud teknologi. Okey, pengaplikasian. Okey, pengaplikasian ni bermaksud penggunaan. Okey, perkataan lainnya ialah penggunaan ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem. Okey, dalam gambar rajah ni awak lihat dari sebatang pokok. Dia bertukar menjadi kayu dan dia bertukar menjadi kerusi. Okey, boleh ke awak pergi je dekat pokok ni terus dia jadi kayu macam ni dan terus jadi kerusi? Tak boleh kan? Tak boleh. So, daripada sebatang pokok ni awak perlu tebang dia dulu, awak perlu proseskan dia dulu agar menjadi bentuk kayu macam ni. Awak perlu melalui proses pencantuman agar menjadi kerusi macam ni. Okey, setiap proses-proses yang berlaku kita menggunakan teknologi. Okay? Setiap proses-proses yang berlaku, kita menggunakan teknologi. Dari segi kita nak tebang pokok ni pun kita gunakan teknologi dari segi mesin. Okay? Pergi ke kayu. Kayu ni nak jadikan bentuk macam ni, kita menggunakan teknologi, kita menggunakan mesin. Nak jadi kayu ni, nak jadikan kepada kerusi, kita gunakan teknologi, kita gunakan mesin, kita gunakan alatan-alatan tangan untuk mencantumkannya agar menjadi kerusi. So di sini ialah teknologi. Teknologi, perubahan teknologi bahan mentah. Okey? Baiklah. Okey. Definisi reka bentuk dan teknologi. Okey, tadi kita tahu definisi reka bentuk, definisi teknologi. Sekarang ni kita nak tahu definisi reka bentuk dan teknologi sekali. Okey, bila dah sekali, dah tentu-tentu perkataannya ialah gabungan. Gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. Okey, kalau perasan ni dia hanya tambah perkataan gabungan. Okey,
Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang ini memang asalnya daripada definisi reka bentuk, dan ayat mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik ini memang ayat asal daripada definisi teknologi. Nanti awak tengok balik nota cikgu ya, kalau yang apa yang cikgu cakap ni hanya tambahan perkataan gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. Okey, kalau awak nak tahu apa gunanya reka bentuk dan teknologi ni, sebenar-benarnya adanya perubahan reka bentuk dan teknologi ni adalah untuk memudahkan hidup manusia. Okey, kalau setiap perubahan tu, kalau perubahan tak memudahkan manusia, maksudnya dia takkan diterima oleh masyarakat. Okey, selalunya perubahan yang berlaku adalah perubahan yang menyenang dan memudahkan manusia. Okey, contoh di sini cikgu tunjuk ada gambar yang pertama. Gambar pertama adalah blender. Okey, kat mana cikgu cakap dia memudahkan manusia? Baiklah, pada zaman dahulu blender ni tak wujud. Okey, pada zaman dahulu kalau nenek-nenek kita, mak-mak kita nak memasak, nak guna cili, okey, dia hanya tumbuk menggunakan lesung batu. Okey, lesung batu. Dia hanya tumbuk. Okey, itu secara manual. Ambil masa tak? Ambil masa. Okey, tapi bila adanya teknologi yang menghasilkan pengisar ni, okey, blender, bahasa Inggerisnya blender, pengisar ni, ia memudahkan manusia. Hanya masukkan bahan-bahan yang hendak dikisar ke dalam pengisar, kita sambungkan dengan sumber elektrik dan kita tekan, maka bahan yang kita hendak kisar hancur. Okey. Yang kedua, ini adalah periuk nasi ataupun rice cooker. Okey, zaman dulu, orang-orang dulu kalau nak masak, dia masak menggunakan kayu api. Okey, itu yang kayu api. Okey, selepas kayu api pula dia naik sikit dia punya teknologi guna dapur gas. Okey, dapur gas. Dia naik lagi, okey, dijadikan adanya periuk nasi karen. Periuk nasi karen lah. Kat sini senang je kan. Basuh-basuh nasi, masukkan dalam periuk ni, tutup, sambung dengan elektrik, tekan, tunggu dimasak je. Sudah tak risau nasi hangus, hanyut dan sebagainya. Okey, memudahkan tak? Memudahkan. Okey, last sekali gambar yang cikgu letak di sini adalah hampa gas. Okey, hampa gas ataupun vacuum. Okey, yang ni, okey, kalau biasanya secara manualnya kita akan guna penyapu, mengambil masa sebab kita kena bawa daripada awal. Contoh awak nak sapu daripada dapur, kenalah bawa sampai ke depan. Okey, tapi kalau yang ni awak boleh fokus mana-mana tempat yang mempunyai sampah yang terlampau banyak. Andai katalah kalau begitu, okey. Awak fokus je. Okey, contoh dekat bahagian ruang tamu, sampah terlampau banyak. So awak hanya pergi di situ dan sampah tu terus masuk ke dalam dia punya bekas ni. Okey, awak tak perlu nak bawa dia drag sampai ke depan. Okey, dia dah menjimatkan masa. Okey, faham murid-murid? Okey. Bidang reka bentuk dan teknologi. Okey. Dalam bidang reka bentuk dan teknologi, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah konkret, yang kedua ialah abstrak. Okey, cikgu, apa beza konkret dengan abstrak? Okey, baiklah, senang je. Okey, konkret ataupun perkataan lainnya maujud. Okey, konkret ni kita boleh lihat dan kita boleh pegang. Okey, konkret kita boleh lihat dan kita boleh pegang ataupun perkataan lainnya maujud. Okay. Satu bidang yang melibatkan proses mereka bentuk sesuatu produk yang dapat dilihat dan dipegang. Okey, awak ingat perkataan dilihat dan dipegang. Itu ialah konkret. Okey, apa pula abstrak? Abstrak ialah kita boleh lihat tapi kita tak boleh pegang. Okey. Satu bidang yang melibatkan proses mereka bentuk produk yang boleh dilihat tetapi tidak boleh dipegang atau nama lainnya mujarat. Okey, sekarang ni dua-dua apa yang sama?
boleh dilihat. Apa yang berbeza? Satu boleh dipegang, satu tak boleh dipegang. So awak pegang je key point tu. Konkret boleh dilihat dan boleh dipegang. Abstract boleh dilihat tapi tak boleh dipegang. Okay, jom kita tengok apa bidang-bidang dia. Okay, ni produk dia, antara produk dia. Okay, di bawah bidang reka bentuk konkret, kita ada dua, teknologi dan seni. Apa sahaja yang bawah teknologi, apa sahaja yang di bawah seni, kita panggil dia konkret. Okey, jom kita pergi tengok satu-satu Okey, di bawah teknologi peralatan. Peralatan, kita boleh pegang tak? Boleh kan? Contoh macam penukul, macam gergaji, kita boleh pegang kan? Okey, kita boleh pegang. Yang kedua, mesin. Mesin basuh, apa lagi? Mesin basuh, gerudi tangan. Okay, so itu blender. Okay, kita boleh pegang. Pertanian kita boleh pegang. Pertanian kita boleh pegang sebabnya sistem fertigasi semua. Itu nanti kita akan belajar pada hujung nanti. Okay, pertanian. Pemakanan kan kita buat pembungkusan semua tu kita boleh pegang. Okay, pakaian ni pakaian pula. Okay, pakaian. Okay, sebenarnya pakaian. Okay, pakaian kita boleh lihat dan kita boleh pegang. Persenjataan kita boleh lihat dan kita boleh pegang. Kalau senjata kita tak boleh nak pegang, macam mana pula polis tu? Polis tu dia nak pegang pistol, dia boleh lihat je. Adakah pistol tu dia boleh jalan sendiri? Tak boleh. Okay, so senjata, senapang ke, pistol ke, kita kena pegang. Okay, itu di bawah teknologi. Okay, bawah seni pula. Bawah sini seramik. Contoh seramik adalah pasu. Okay, pasu bunga awak. Okay, dia punya, boleh pegang tak pasu? Boleh kan? Okay, masakan. Lepas mak awak masak tu, awak boleh makan tak? Boleh pegang tak makanan tu? Boleh. Adakah awak boleh lihat je dan makanan tu masuk kat mulut awak? Tak kan? So awak kena ambil dia, pegang dia, baru boleh masuk dalam mulut dan boleh makan dan rasa kenyang. Okay, lukisan. Okay, awak nak buat lukisan tu, bolehkah awak melihat dengan mata dan brus awak tu berjalan-jalan dekat kertas awak tu, siap lukisan awak? Tak. Ada lukisan, awak kena pegang brush dan sebagainya untuk awak melukis. Okay, sama juga dengan alat muzik. Adakah awak tengok dalam muzik tu, tiba-tiba dia bunyi, tiba-tiba ada je bunyi? Tak ada. Ada gitar, awak kena pegang gitar tu dan awak mainkan, barulah ada dia punya, ada muzik. Awak ada piano, awak kena pegang piano tu dan awak mainkan, barulah keluar muziknya. Okay, arca, halus, sulaman, anyaman. Okay, sulaman, anyaman. Awak tikar, bakul. Okay, awak boleh pegang tak? Boleh pegang. Okay, so ada dua benda di bawah konkret iaitu teknologi dan seni, boleh dilihat dan boleh dipegang. Okay, kemudian kita beralih pula kepada abstrak. Okay, di bawah abstrak ada perkhidmatan dan komunikasi. Right, kita tengok dulu di bawah perkhidmatan. Okay, di bawah perkhidmatan, yang pertama pengangkutan. Kita nampak bas tu berjalan, tapi bolehkah kita nak pegang perjalanan bas tu? Okay, tak boleh. Kita boleh lihat saja bas tu berjalan. Okay, sewaan. Kita boleh nampak dan kita boleh lihat orang tu sewa rumah orang tu. Tapi adakah kita boleh pegang sewaan tu? Tak boleh. Sistem pembelajaran. Sekarang ni saya tengah mengajar awak. Awak nampak ada berlakunya sesi pembelajaran. Bolehkah awak pegang sistem tu? Awak tak boleh pegang. Awak boleh lihat saja tapi awak tak boleh pegang. Okay. Kemudian proses dan langkah. Okay. Awak tengok mak awak nak buat kek. Okay. First mak awak pecahkan telur, masukkan gula dan lah sampai bakar. Habis. Awak nampak proses tu berjalan satu demi satu mak awak buat. Bolehkah awak nak pegang langkah-langkah tu? Awak tak boleh nak pegang dia punya langkah-langkah tu. Awak boleh lihat sahaja step by step yang mak awak buat sehinggalah kek mak awak tu siap. Okay, sistem pengairan. Awak nampak air tu berjalan. Awak nampak, awak tahu dan awak lihat air tu mengalir dan masuk ke dalam rumah awak, tapi awak tak boleh nak pegang sistem dia. Okay, itu di bawah perkhidmatan. Okay, komunikasi pula. Komunikasi ni bercakap. Okay, bercakap.
Okey, sekarang ni cikgu tengah bercakap. Cikgu tengah bercakap bahasa apa? Bahasa Melayu. Awak tahu cikgu menggunakan bahasa Melayu. Boleh ke awak pegang bahasa Melayu yang saya tengah cakap ni? Tak boleh kan? Awak boleh dengar, awak boleh lihat je kan? Tapi awak boleh lihat apa cikgu cakap, cikgu guna bahasa apa. Tapi awak tak boleh pegang bahasa yang cikgu sedang gunakan. Right? Okey, atur cara. Okey, atur cara. Ayah awak dah susun dah perjalanan percutian awak. Okey, perjalanan percutian awak. Pagi ayah awak cakap, okey pagi kita bertolak, lepas tu kita pergi sarapan, kemudian kita pergi zoo, kemudian kita pergi ni dan seterusnya lah. Okey. Awak hanya boleh ikut sahaja aturan-aturan, atur cara itu. Adakah awak boleh pegang atur cara perjalanan tu? Awak tak boleh pegang. Okey. Awak hanya boleh mengikut dan awak boleh melihat perjalanan dia. Baik. Okey, bunyi isyarat dan suara. Sekarang cikgu tengah bercakap. Awak dengar suara saya. Awak dengar isyarat tangan saya. Boleh tak awak pegang suara saya? Tak boleh. Awak hanya boleh dengar dan lihat je cikgu sedang bercakap. Okey. Bunyi. Bila waktu rehat awak dengar bunyi loceng dekat sekolah awak. Kring 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 kring. Okey. Awak dengar bunyi tapi awak tak boleh pegang bunyi tu. Alright. Okey. Persuratan. Postman hantar surat dekat awak. Proses persuratan, bukan surat tu tau. Surat tu memang awak boleh pegang. Ini dipanggilkan komunikasi. Komunikasi persuratan tu, dia punya proses tu awak tak boleh nak pegang. Okey, dari segi penghantaran tu tak boleh. Okey, pengiklanan. Okey, pengiklanan dekat TV. Awak nampak dekat TV ada iklan. Awak boleh lihat je, awak tak boleh pegang iklan tu. Okey. Last sekali grafik. Okey, grafik. Kalau awak tengok dekat highway, ada billboard kan, ada gambar semua kan. Okey. Dia bukan cerita pasal gambar tu tau. Dia cerita pasal sistem grafik tu. Komunikasi grafik tu yang untuk disampaikan kepada awak. Kadang-kadang awak nampak billboard tu ada gambar orang dengan makeup ataupun lipstick. Okey. So, awak tahu dia nak bagi tahu awak tentang menjual lipstick dan makeup. Awak hanya boleh lihat saja. Awak tidak boleh pegang apa yang ingin disampaikan kepada awak. Okey, faham tak ni? Okey, cikgu ulang balik ialah konkret, boleh dilihat dan boleh dipegang. Ada dua, teknologi dan seni. Abstrak boleh dilihat, tak boleh dipegang. Ada dua, juga perkhidmatan dan komunikasi. Okey. Alright. Dah. Waktu dah. Jom uji minda. Okey. Jom uji minda. Okey. Apakah bidang reka bentuk bagi gambar ini? Sekejap. Di jalan pula. Okey. Apakah bidang reka bentuk bagi gambar ini? Okey. Awak jawab sendiri Cikgu tanya. Konkret ataupun abstrak? Kalau awak jawab abstrak, salah. Kalau awak jawab konkret, betul. Okey, ini di bawah bidang ataupun produk teknologi iaitu mesin. Boleh pegang dia tak? Boleh kan. Kalau tak macam mana awak nak basuh baju? Macam mana baju awak nak basuh? Okey, so ini di bawah bidang reka bentuk konkret. Okey Okay, next. Kita try lagi sekali. Satu. Apakah bidang reka bentuknya? Okey. Kalau awak jawab abstrak, di dalam pula. Okey. Kalau awak jawab abstrak, salah. Tapi kalau awak jawab konkret, betul. Okey. Sebab dia di bawah produk. Okay. Sebab dia di bawah produk. Di bawah produk apa? Seni anyaman. Okay. Boleh dilihat dan boleh dipegang. Okay. Jom kita try lagi. Apa ni?
Okey, ini adalah kereta api. Okey, kereta api. Okey, apa jawapan awak? Awak rasa apa? Sekejap, jalan pula dia. Okey, awak rasa apa? Kalau awak jawab konkret, salah. Kalau awak jawab abstrak, betul. Okey, ini di bawah produk perkhidmatan. Okey, perkhidmatan iaitu pengangkutan. Kita nampak train tu bergerak tapi kita tak boleh nak pegang dia punya pergerakan tu. Alright? Okey. Cikgu rasa last sekali ni. Okey. Last sekali. Apa dia ni? Apakah bidang reka bentuknya? Ni billboard ni. Okey. Kalau awak jawab, sabar, tak habis lagi. Kejap. Okey. Kalau awak jawab konkret, betul ke? Salah. Okey. Kalau awak jawab abstrak, betul. Okey. Dia di bawah produk apa? Komunikasi iaitu grafik. Dia, kita tengok dia, so kita tahu dia nak bagi tahu kita tentang black and brown fox built this country. And we are doing it again, just is okay. Dia nak memberitahu kita melalui grafik. Okay. Okay. Dah habis dah slide cikgu. Okay, macam cikgu cakap tadi, jumpa lagi di pembelajaran akan datang. Okay, kejap ya. Okay.